Bukti apa lagi? Kau tahu konspirasi ni dah terang-terang dah. Dah bukan konspirasi dah. Daripada tahun berapa dah sampai ke tahun ni, semuanya betul. Semuanya betul lah. Semua dah betul. Lah. Macam contoh yang sekarang berlaku. Okay, so guys, hari ni kita ada satu benda yang menarik yang kita nak ceritakan dekat korang semua. Yang kita nak bersantai sambil mengopi, sambil apa lagi? Sambil merokok. So apa-apa yang kau nampak kita isap rokok ke apa, benda tu yang masalah. Benda tu memang tak elok. So jangan ikut. Yang salah jangan ikut. Kita nak bagi tahu disclaimer ya. Bawah atas 18 tahun saja kalau boleh stay dalam video ni, manakala bawah 18 tahun kalau boleh korang tak boleh. Sebab dalam sistem YouTube kita dah orang kata apa, dah setting dah. Tapi video kita kita. Tak boleh kontrol, betul lah tu. Betul. Nak pun budak-budak tengok kan. Tapi kadang-kadang budak-budak tengok menerusi telefon siapa? Mak bapak. Kakak. Handphone dia pun boleh. Oh ya, kalau dia tipu email. Betul juga. Tapi tak apa, kalau korang tengok korang kena jadikan sebagai pengajaran. Itu je. Yes. Kita tak nak apa promote ataupun benda-benda yang negatif lah. Betul. So hari ni kita nak buat apa ni? So hari ni kita nak borak santai, tapi kita borak benda yang realiti. Kita borak kat sini tak ada benda-benda yang mengarut, benda-benda yang fake ke apa, tak ada. Kita borak benda-benda yang betul, apa yang jadi kat Malaysia ke luar Malaysia ke apa-apa lah. Before that ke before this? Before this. Sebelum tu aku just nak bagi tahu yang apa yang korang tengok dalam video ini, korang kena ambil benda yang positif. Benda yang negatif kalau boleh jangan. Sebab apa? Sebab ini adalah salah satu tempat ataupun orang kata apa, berkongsi pendapat, opinion, just sekadar opinion. Opinion ni tak ada betul, tak ada salah. But kalau anda kata opinion tu ada fakta, betul lah. Kalau anda kata kalau tak ada fakta, dia fakta. Dia tak boleh lah. Macam contoh benda-benda yang kita orang cakap dalam video ni sampai habis. Kalau boleh korang nak percaya benda tu, korang kena orang kata apa? Kena study dulu. Study. Korang jangan lah kita orang cakap korang percaya bulat-bulat. Korang kena study. So hari ni kita ada guest. Guest kita siapa tu? Kita ada guest. Guest kita hari ni special. Macam kita orang cakap sebelum ni, maybe kita orang akan ajak audience kita orang sendiri untuk datang sini borak dengan kita orang. So today kita ajak bukan audience kita orang, kita punya homie juga lah. Kawan yang kita kenal. Dia seorang underground rapper. And dia memang dia tak suka dadak not nice. Tak adalah tak suka dadak not nice, dia tak suka not nice. Dia tak suka not nice. Tak suka terlalu baik lah. Tak suka terlalu baik. Terlalu baik, terlalu jahat. Betul. Okay, jap. Sebelum tu kau introduce dulu. Nama kau siapa? Umur kau berapa? Kau nak test apa pasangan kau? Salah konten. Okay, nama Bob. Introduce. Okay, nama aku Bob. Aku dari area Selangor juga datang. Cakap masa maju. Masa maju Aku je lah, terus terang. Masa maju. Yes. Masa maju Selangor tu area aku Besar lah. selalu ada lah. Tak Selalu setia ada. tu dia ni. Tak setia lah. Mana ada itu. Masa maju. Bukan tak setia. Engkau bukan budak once maju. 5, 2, 3, 2 kau satu. Okay Bob. Okay guys, ini Bob. So basically Bob ni member kita kenal daripada zaman sekolah dulu. And dia antara orang-orang yang kita selalu bincang tentang tak kisahlah tentang apa, tentang topik education ke, tentang agama ke. Kadang-kadang kita orang muda ni kita kena isu-isu semasa lah. Bob ni dia punya advantage dia, dia punya kelebihan dia. Dia punya knowledge aku respect. Subhanallah, tak ada sama. Aku tak cerita sekarang, kau kena dengar je kita borak. Tapi macam kita orang cakap tadi lah, tak semestinya korang kena percaya 100%. Ini just discussion je lah kan. Okay Bob, kita dah boleh teruskan Bob. So kau okay hari ni kita orang invite untuk kita borak santai-santai. Kita just imagine yang tak ada orang pun yang tengok kita. Kita je. Memang tak ada orang pun. Tapi ada Pijan, Apit, ada semua ni. So kita je. Okay, so hari ni kau tahu tak topik apa kita nak borak ni, Bob? Surprise sikit lah. Aku tahu lah, mungkin kau tak tahu kan korang? Aku rasa Korang tak tahu kot. Dia orang tak tahu. Korang tak tahu. Aku tahu dah, tapi tu lah. tapi apa Bob? Cakap. Tak salah, kita share. Jangan malu-malu. Tapi apa Bob? Kau duduk Aku diam-diam cakap sini sikit. dengar je. Dengar kan? Okay, so Bob, kita sambung Bob. Kita orang ajak kau sebab kita orang nak santai berborak pasal Illuminati. Faham. Itu main topik ah. Main topik. Tapi ada je kita borak macam terlepak apa. Kita akan borak macam biasa lah. Beza tak ada bor. Ya. Okay, so Bob, macam ni lah Bob. Macam kita pun dah sedia maklum lah yang Illuminati ni dia wujud lah dalam dunia ni. Pendapat kau lah dekat Malaysia ni apa semua macam mana? Kau rasa dia nice ke not nice? Not nice lah kan. Not nice lah. First kali aku jawab not nice lah, tapi memang ada. Tak boleh nafi dah benda ni. Sekarang ni diorang dah Sebelum tu terang-terang lah. Bob ni adalah rapper. Dah beritahu tadi gila. Cakap. Benda tu dah ada kat Malaysia. Bukanlah agak-agak lagi dah. Memang terbuka lah benda ni. Ya tu. Terang-terang. Pemimpin, artis,
media, pemerintah, cara-cara, undang-undang, semua Illuminati punya ataupun Freemason ataupun New Order ataupun apa-apalah jenis nama baru yang mempunyai ideologi yang sama. Nampak? Itu baru mukadimah guys. Itu baru mukadimah. Belum climax. Allah. Tapi macam kita cakap tadi, aku kena ulang balik benda ni sebab aku takut apa? Aku takut orang yang tengok luar sana, diorang macam ada yang percaya sampai terlebih percaya. Dia benda ni kau kena kaji sendirilah. Macam Bob cerita hari ni berdasarkan apa pembacaan dia lah. And kita orang invite dia untuk kita elaboratekan benda-benda yang kita bincang ni. Apa yang membuatkan kau percaya yang sebenarnya Illuminati tu wujud? Illuminati wujud. Ada bukti banyak, tak? Terlalu banyak sebenarnya bukti untuk bukti mungkin tak relatif. Terlalu relatif. Maksud aku terlalu subjektif, benda boleh berubah. Contohnya benda ni dia attack, maaf cakap, agama Islam. Ada agama Kristian pun dia attack juga. Tapi bila dari setengah bangsa lain dia tengok ini tak ada apa-apa pun. Dia tak rasa pun benda ni ada ke tak ada. Faham? Benda ni akan attack agama, akan bagi ideologi, akan bagi kau berfikir cara diorang nak, cara nak kau Kita berfikir. cara macam mana diorang kau nak kan. Maksudnya apa yang kau nak cakap ni, diorang muncul untuk create kemusnahan dekat agama yang kita percaya. Agama, tauhid kita, kepercayaan kita, semua diorang nak porak-porandakan lah. Itulah. Hura-hara kan? Balikkan cara kita berfikir. Tapi kena dekat satu kumpulan pula, satu agama, kena dengan cara yang sama tapi dia tak rasa pun benda ni. Dia rasa biasa je. Contohnya kumpulan liberal lah. Liberal kalau dengar benda-benda ni, tak ada apalah. Dia akan cakap korang ni apa konspirasi kuat sangat lah, apa semua. Tapi cakap pasal So konspirasi. maknanya liberal ni dia macam tak ada pegangan lah. Dia macam okey lah. Liberal sebenarnya apa yang aku faham lah, dia macam free thinker lah, lebih kurang lah. Dia maksud aku macam dia okey lah. Equality lah. Equality dia tak nampak lah satu benda tu rasa macam dia dikontrol ke apa. Macam kita Islam kita pegang Islam tu ada batas-batas dia Ada kan. batas. Betul. So macam liberal ni dia macam open lah kan. Dia open. Macam open macam seketika nak jadi pondan, Dia lebih seketika kepada nak jadi gay. Gitu kan. Demokrasi. Pemikiran bebas. Pemikiran bebas. Demokrasi memang nampak demokrasi adalah satu permainan agenda daripada Illuminati, Freemason. Apa yang membuatkan kau cakap macam tu? Demokrasi ni nampak indah. Betul, demokrasi ni Nampak macam nampak indah, harmoni nampak lah. macam, kau ada hak kau, aku ada hak aku. Semua orang boleh bercakap apa dia nak bercakap. Demokrasi lah kau tahu kan. Tapi demokrasi ni bila dah masuk dalam satu negara ataupun mana-mana kumpulan, dia akan masuk dalam satu tu. Liberal ni lagi luas. Dia akan bebas berfikir dalam agama, bebas berfikir untuk jantina semua tu. Ya, untuk equality lah. Equality. Terlalu bebas pula. Mula-mulanya dengar dia akan, demokrasi ni akan datang kat mana-mana negara Islam dan akan dipromotkan sebagai benda-benda yang baik. Semua negara Islam jatuh hanyalah sebabkan percaya dengan demokrasi. So kalau dia promote dia pakai influencer lah. Dia bukan promote yang tu. Dia promote, dia akan Buat paid review. Paid review lah. Tak, maksudnya dia buat, aku faham apa yang kau cakap. Maknanya dia promote dari segi macam dia nak tunjuk agenda dia dalam muzik apa semua lah, macam tu lah. Lebih kurang dia macam promote tu. macam ni tau. Dia akan rosakkan anak muda dulu. Contohnya cara anak muda fikir, anak muda suka moden kan. Dia akan cakap macam tu. Semua negara Islam tumbang sebab tu. Faham? So kau kat Malaysia ni siapa yang kau nampak macam dia follow Illuminati? Jujur. Kat Malaysia ni Kat Malaysia banyak. tak kira siapa ke apa. Tak kira siapa lah. Siapa Aku yang rasa kau banyak. nampak? Tapi bagi aku kan, dekat Malaysia ni banyak tu sebenarnya. Banyak. Tapi kadang-kadang kalau bila kita cakap orang tu macam tu, orang akan cakap kita tuduh dia, kita fitnah dia, tak ada bukti. Tapi sedang-sedang orang tu dah tunjuk bukti kuat-kuat lah. Satu, maybe dia tak ikut, tapi sebab kita dah terikut. Faham? Bukti apa Gi? Kau tahu konspirasi ni dah terang-terang dah. Dah bukan konspirasi dah. Daripada tahun berapa dah sampai ke tahun ni semuanya betul. Semuanya betul lah. Semua dah betul. Macam contoh yang sekarang berlaku lah. vaksin lah apalah Betul, semua. betul. Benda ni dah dipredik 30 tahun lepas. Benda Itu yang ni dah problem. diceritakan 3 tahun lepas akan jadi. Kripto apa-apalah. Yang dalam buku tu kan. Wallet ya. Sebab aku pernah baca dalam buku Art of Deception tau. Dia cakap apa? Yang penulis buku ni dia orang askar. Askar yang pernah bekerjasama dengan US. Dia kira pilot ke apa, aku tak tahu lah. Juru Askar US terbang lah. Askar apa? Askar udara. Kan, tentera udara. And then dia bocorkan semua rahsia. Antara yang dia bocorkan pasal udara yang diorang set up. Ini aku tak tahu lah. Ini aku tak wallahualam. Tapi based on apa yang aku baca. Tapi dia ada bukti. Yang mana apa HAARP, HARP. Kau pernah dengar? Hub. Yang HARP tu Bukan Pornhub. bukan Aku Pornhub. tahu, Pornhub tu hub lain. Hub tu pun boleh rosak ikan. Ya, rosak kau tahu. agenda dia orang kau. Agenda dia orang. Bahagian lah. Tapi macam saya sambung,
Hub tu aku tak sure, aku rasa HAARP. Betul. Hub, dia lebih kurang macam tu. Dia ada satu sistem yang diorang kontrol cuaca. Betul. Diorang boleh turun ke hujan sebab diorang nak jadi Tuhan kan. Okey, benda hub contoh aku buka kat sini ni atas opinion aku sebab aku pun baca juga pasal hub. Hub ni dah mula dibuka untuk secara ramai dah datang. Orang datang nak buat kajian ke, kau nak datang bawa wartawan ke, dah terbuka dah sekarang. Sebab apa? Dia terlalu banyak tomahan kat diorang. Apa benda ni semua ni semua. Pik bunyi apa tu? Tapi disebabkan frekuensi yang dikeluarkan oleh hub ni sangat low. Lebih kurang frekuensi microwave. Frekuensi handphone dan tak mampu untuk tembus pemikiran kita ni. Macam tu lah. Maknanya benda tu sebenarnya frekuensi lah. Satu benda Frekuensi frekuensi. untuk sebenarnya benda tu dicipta untuk melaju lagi penerimaan data. Untuk contohnya kita akan tangkap gambar daripada NASA semua kat sana, transfer tu lagi laju. Faham. itu- Sebab aku tak orang kata apa, aku tak study dalam sangat. Aku tak study dalam, baca pun macam tu lah. Macam tu, basic apa lah. benda ni takkan hub. Tapi kadang kalau kita fikir balik kan, diorang ni sebenarnya bijak tau. Diorang bijak tau. Sebab apa? Sebab diorang boleh create satu benda untuk orang follow. Maknanya kalau kita tak follow, kita akan sangkut kat situ, kita akan diibarat macam orang kuno. Betul. Macam kuno duduk dalam Sebab diorang dah hutan, kenal dalam lah manusia. Apa-apa macam phone apa semua kan. Semua. Gila-gila babi. Sebab tak- actually diorang dah tahu tu kelemahan kita. Diorang tahu lah kelemahan manusia ni macam ni. Diorang akan buat ni bila aku buat ni. Diorang Betul. tahu dah. Diorang dah data diorang lah, jangan cakap kan. Ya tu. Kau cakap pasal data. Terselit sikit lah benda ni. Aku tak puas hati duit benda ni. Asal? MySejahtera jual tu. Oh, yang paling latest kan. Oh. Dia macam ni, apa yang aku tengok lah tadi tengah hari tadi kan. Based on update lah. Mula-mula Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kan ada cakap dekat media, ada expose kat Facebook dia. Dia cakap dia mempersoalkan kerajaan ataupun KKM kenapa jual MySejahtera pada syarikat swasta. Tapi bila kita tengok KKM update, KJ pun semua update kat Twitter pun semua, dia cakap diorang tak jual pun. Tapi aku tak tahu yang mana satu betul. Susah lah media. Benda-benda macam Media ni. tu lah. Media pun kita tak boleh percaya. Betul. Dan pembangkang pun kita tak boleh percaya. Macam sebab of course ada nak cari something untuk jatuhkan benda kan. Kita masing-masing Allah nak alam. makan kan. Okay, in case kalau Betul. benda ni betul. Kalau benda ni betul kan. Sebab Data kita semua ada ni tau. Kau rasa benda ni patut tak? Wish pisang. Okey, dia tak boleh legal. Dia bagi tahu cara macam ni. Kalau ni legal lah. Kalau dia jual cara macam ni, kita tak boleh kata apa. Tapi Sebab- kalau dia curi jual macam setengah negara lah, Memang Kodam lah apa semua ke, hmm. boleh lah kita nak ni kan. Tapi kerajaan kita, Aduh. kerajaan kita sendiri yang Menjual dia ibarat macam pengkhianat sial. Dia ibarat macam aku collect data banyak-banyak orang Melayu kita, pasal aku pergi jual dekat orang Argentina. Sebab tu scammer senang nak tinggal. Senang nak detect. Sebab apa dulu aku cakap pasal scammer Dulu aku pernah kerja dekat Tune Insurance lah, satu syarikat swasta. Aku jadi salesman, aku call orang. And then time tu aku bawa SPM. Aku call orang, kerja aku untuk aku tipu orang, untuk aku dapatkan duit orang tu. scammer kan. Aku akan cari nama-nama data yang ada, yang aku dah dapat daripada bos aku dulu, untuk aku call, untuk aku pump duit, untuk aku cut duit orang daripada bank. Tapi sampai satu tahap aku persoalkan mana diorang dapat data ni. And then pernah sekali tu aku pergi, bos aku suruh aku pergi ambil data ni dekat seorang mamat ni, and aku pergi jumpa mamat ni, lelaki orang Melayu, orang kerja bank lah. Aku tak nak cakap bank mana. And then aku tanya dia, bang, data ni abang dapat daripada mana sebenarnya? Oh, sebenarnya kita orang jual. So aku dapat tahu yang sebenarnya diorang jual data sendiri menerusi orang-orang bank. Tapi aku tak boleh nak cakap bank mana sebab itu complicated, itu privacy lah. And then aku pun terus macam, oi, kimak saya, diorang ni pun boleh jual data agak. Kau bayangkan satu kertas tu, aku ada satu kertas nama kecil dalam 90 ke 100 nama. Satu kertas tu dalam RM8 ke RM9 dia. Sekali satu company ambil tebal-tebal tu. Ya, Dia tu. bayar. Sebab data tu saya penting gila. Kau bayangkan 90 orang ambil 10% yang apa ni? Confirm Sangkut. beli kan? Confirm dia orang dah, kau tahu data-data tu bukan collect random ke. Memanglah random. Dia orang ada yang potensi, yang tak Eksekutif. potensi. Eksekutif apa yang semua. Lagi, ada. Dah ada target orang lah. Betul? So kalau betul lah MySejahtera ni jualan, memang sial lah. Kalau jual, dia takkan jual kat remeh-remeh punya swasta. Ya, Dia akan mesti. jual Yang dekat gila babi negara-negara, kat China, dekat mana negara yang memang nak makan Malaysia ni, mudah. Tapi macam cakap pasal MySejahtera tadi, dia buat dekat dengan yang kita tahu ada punya bajet berapa? 70 juta. 70 Macam tu juta, 70 lebih. Aku tak sure. Allah Tak alam, sure. kalau anda Dia kata dekat- salah minta dekat maaf kan. ah. Tak apa, tak ikat. Minta. je. Boleh. Ni rokok. Ha. Dia okey, macam tadi pasal MySejahtera kan. Tak silap aku dulu yang diorang tengah bising viral cakap MySejahtera ni bajet dekat dengan 70 juta lebih kurang tu, banyak sial. Untuk buat satu. Tapi mungkin dia nak control banyak database Garik, kau kena faham kenapa 70 juta. Okey, contoh aku kerajaan. Aku nak buat benda ni. Betul. Kan? Aku minta dengan kau. Ha. Rip, aku nak buat ni semua. Masuk poket lah.
Of course lah, benda tu fact. Benda tu fact. Sial lah je. Contoh macam TMJ pun dah cakap tu pasal padang. Pasal padang. Kan? Harga padang TMJ buat kat JDT tu 1.2 juta je sial. Tapi kerajaan dia punya markup dia kata padang tu 10 juta. Kau faham? Gila sial. Orang ni nak markup. Yes. Masuk paket lah. Kes. Tak masuk akal tu. Tak masuk akal 70 juta tu. 70 tu untuk apps. Betul? Kau rasa kalau anda kata dia okey, aku ada baca kat Twitter tau. Dia cakap apa? Korang nak bising-bising pula My Sejahtera dia jual apa semua. Korang main Instagram, korang main Facebook, korang main YouTube, semua data korang terekspos dekat company-company. Tak macam mana pula? Tak sama lah. Ni lain ni. Ni bahagian kerajaan. My Sejahtera ni detail tu, kan. detail ada IC semua. Tak sama. Kita Tak sama. ada term Boleh and condition autodidak. dia lain. Kita tak setuju pun Betul? bahagian kita ni jual. Betul? Facebook ke apa semua tu dia sewakan, dia tak jual ke apa. Dia lain. Sistem dia ads punya sistem. Aku tak boleh Aku kalau geram bukan sebab apa tau. Aku kena saman Mat. Pasal My Ya, Sejahtera tu, tu. My So Sejahtera. bila aku dengar dia nak jual, bapak aku Geram. buat duit kau. Kau faham tak? Kau cakap, aku dengar dia cakap tadi bab persetujuan tau. Aku kalau sekarang ni kan, aku rasa geram bila cakap bab persetujuan. Contoh. Aku tak boleh cakap, aku tak boleh declare aku as a anti-vaksin tak. Aku tak anti-vaksin. For sure family aku pun ada yang vaksin tau. Tapi bila cakap pasal persetujuan, aku jadi sakit hati sebab apa tau? Salah satunya, ramai orang kat luar sana tak nak vaksin tau. Tak nak vaksin atas sebab-sebab tertentu, privacy diorang. Tapi disebabkan diorang tak bersetuju untuk vaksin, tapi diorang terpaksa juga vaksin. Macam yang sebelum-sebelum ni kan, yang macam Yang untuk kerja. Yes, Kau untuk tak kerja. boleh kalau tak vaksin kau tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini. Lepas tu bagi aku, benda ni satu benda yang membuatkan kita punya keharmonian tu berpecah. Betul. Dia dah jadi perspektif yang macam, oh kau tak vaksin, tak payahlah dia ni, bodoh gila, kolot gila. Kau bayangkan benda-benda macam tu kadang buat aku rasa macam sedih dan aku kecewa gila. Kan? Bila sampai last, bila dah makin lama orang yang keji-keji orang yang tak nak vaksin ni, dia dah masuk ke arah sana dah. Sebab apa? Sebab dia dah nampak sistem dia dah memang sistem perkhidmat kan. Maknanya ini personal aku lah, sebab dia dah terlalu mengarut sangat. Kalau 1, 2, 3 tu kira maksimum okey lagi lah. Kalau dah sampai 4, 5 sekejap lagi automatik macam kucing setiap tahun pisang. Betul. So, badan kita pun kita tak tahu boleh terima ke tak. Dah ketara lah game diorang ni. Vaksin ni dah ketara bisnes. Ketara sangat. Sebab tu macam mana, ini pendapat aku lah guys, ini pendapat aku. Macam mana Bill Gates daripada company Microsoft boleh pergi ke Big Pharma, Big Pharmacy. Ni Bagi business aku tu. benda ni bullshit gila dok. Dia ibarat macam kita bros gang tiba-tiba pergi ke bisnes kedoktoran. Tiba dia macam tiba. Jauh. KJ daripada kedoktoran eh? KJ bersukan tu kan. Dia menteri sukan, beli yang sukan. Tak silap aku lah. So sekarang ni jadi menteri ni kan. Dia Bagi aku nak jadi menteri ni, kalau kau tak ada apa-apa pun boleh janji kau ada pengikut kan. Betul. Ya, Itulah sekarang pengikut tu. satu, Sekarang punya cara sistem. Itulah demokrasi punya. Ni cara undi. Orang kau, undi. Kau penjenayah pun kalau ramai undilah. Undi lah. Dia tak sama sistem khalifah. Ikut. Sistem khalifah dulu Amesap ketua tu yang akan pilih. Betul. Next tu aku ketua, aku akan pilih bawah aku tu. Dia ikut Contohnya majoriti. undian kau terlalu banyak, aku boleh pilih engkau ketua ni. Sebab itulah sistem khalifah. Dia akan tanya engkau amalan, Adil dia ke tak? akan pantau kau. Itu cara sistem khalifah. Khalifah. Itu lah cara Islam dulu kalau ikutkan kan. Betul. Itu cara Islam. Majlis Ashura. Sebab apa yang aku tahu daripada dulu agama Islam dia membuat sistem Ashura kan, macam kau cakap tadi lah. And then bila dah lama-lama dia dah tukar pergi ke sistem demokrasi. And then banyak benda lah yang membuatkan macam kau cakap tadi jadi macam tak adil lah. Even though orang tu sebenarnya tak layak pun untuk jadi memimpin, pemimpin untuk memimpin negara. Tapi sebenarnya dia punya background sebenarnya tak layak pun. Betul. Itu yang jadi problem. Sebab dia tak ada dalam bidang tu. Betul. Tapi kau jadi benda tu. Dia jadi problem. Itu demokrasi tu. Demokrasi. Tapi okey, kita sebenarnya kita dah jauh. Mungkin kita bercakap pasal politik. Kita borak santai kan. Dah masuk politik Ashura apa semua. Demokrasi ni sebahagian. Yes, sebahagian. And then sebahagian daripada gerakan Illuminati juga, betul tak? Kan? Sebahagian daripada gerakan Illuminati sebab diorang nak hancurkan sistem-sistem ni untuk create sistem diorang. Apa yang aku tahu lah. Betul. Untuk create sistem diorang supaya orang ramai ikut diorang punya sistem. Sebab tu ramai orang macam pening tau. Dua benda. Bagi pendapat kau lah. Freemason dengan Illuminati adakah satu benda yang sama ataupun lain? Freemason, Illuminati ni sebenarnya lain sebenarnya. Tapi ideologi sama. Ideologi sama, betul. Sama dengan New Order ni. Dia lagi baru lagi. Kiranya Freemason, Illuminati, Persatuan lah. Illuminati, Lain Ke sebenarnya. Freemason ni, Freemason dalam dia ada Illuminati. Macam tu. Illuminati bawah ada Freemason. Oh, kira Illuminati bawa Freemason lah. Betul. So maknanya dia orang satu benda yang sama je Satu lah. movement yang Sama sama. je. Sebab dulu aku pernah Dulu zaman Namrus, Fir'aun. Satanis lah. Sama jalan dia.
sama je. Gerakan dia still sama kan. Tapi sekarang ni diorang nak mengelirukan orang. Apa yang aku tahu lah, tak tahu lah sahih ke tak. Diorang cakap Freemason dengan Illuminati pun sekarang ni dah bergabung dalam satu benda yang sama. Sama je. Dalam satu benda yang sama. Memang ada orang cakap ni dua kumpulan lain, tapi sama je. Kau boleh tengok Contoh dia punya jalan Sebab dia. macam Freemason tu kan, dia macam dia nak buat macam dia akan mengamankan satu dunia tu Yes, kan. dia nak menunjukkan dia keharmonian lah. Sama lah Rotary Club tu. Rotary Club. Dia punya Agenda. cara permainan dia orang adalah menderma. Yes. Menderma, collect duit, derma. Tapi kita kat negara Islam, bila dia orang derma tu, dia orang akan derma kat mana? Dia akan selalu duit tu pergi ke gereja, dan gereja akan selalu pergi dekat orang-orang susah. Faham? Orang susah ni akan satu kepala 3,000. Kau rasa orang masuk tak? Ya, mesti masuk. Orang susah masuk. Sebab Orang akan duit. masuk. Lepas tu kalau dia cakap sini dah lama sikit dalam satu, dia duduk sekali lah dengan orang-orang ni. Kalau kau boleh bawa masuk orang, satu kepala aku bagi kau 3,000 lah. Commission lagi. Komisen lagi. Memang macam tu. Buat hasil Memang macam tu komisen dia. Tapi bagi ini pendapat personal aku lah. Aku bukan nak bantah ke apa, tapi bagi aku Freemason tu kalau anda kata dia create keharmonian macam tu, dia bantu orang apa semua, bagi aku tu baik lah. Tapi Bagi nak, aku lah. baik lah. Tapi niat dia lah. Niat dia lah. sebenarnya nak buat Tapi apa kan. sebenarnya kau nak jatuhkan satu side ni. Untuk jatuhkan Islam, untuk jatuhkan Freemason ni bukan attack Islam je, dia Betul. attack sekali Semua. Kristian. Kristian. Sebab aku pernah tanya dulu member aku, dia ada dalam persatuan Freemason lah. Member kepada member aku pernah lepak dengan dia kat Lepak King dulu. Aku tanya dia direct, dia tua lah daripada aku. Dia umur dia dalam 40 lebih lah. Aku tanya dia actually Freemason ni macam mana, apa sebenarnya, macam mana nak masuk apa semua. And then dia pernah share aku, dia cakap benda ni sebenarnya tak ada apa pun. Dia macam ibarat keahlian. Apa yang kita boleh contribute dekat persatuan diorang. Apa yang kita boleh angkat dia punya martabat. Macam contoh, engkau kenalah jadi seorang yang baik. Diorang suka, diorang kata be good do good. Maknanya kau kena baik, personality kau kena baik, kau kena ada niat yang baik untuk jaga family kau kena ada niat yang baik untuk jaga community kau. And kadang-kadang dengan kata-kata dia tu aku membuatkan aku rasa macam impress gila lah. Sebab dia punya mindset untuk bantu orang apa semua, and then untuk tolong macam-macam lah. Sebab kita pun tahu kan, macam orang kata apa, seluruh dunia, seluruh Malaysia lah, tak payah besar, seluruh Malaysia sekarang dah ada launch. Setiap negeri ada Freemason launch. Lagi-lagi kat Bukit Jalil kita pergi tengok itu, kau tengok macam mana besar gila. Sekarang dah terbuka dah. Dah terbuka. Apa lagi nak bantah apa lagi? Betul. And then macam Lepas tu macam dia punya launch tu pun banyak dia simbol Illuminati. banyak. Dia macam contoh kan, macam kita macam aku nak fahamkan orang kan, kenapa aku cakap Freemason dengan Illuminati dia memang nak sama movement. Okey, contoh kita letak nama Jay-Z lah. Jay-Z rapper kan. Kita pun semua tahu dia third degrees of Freemason. Dia ada dia punya dalam Freemason. Okey, kenapa Jay-Z suka buat simbol macam ni? Kenapa Jay-Z suka buat simbol macam ni? Apa semua. So kita boleh nampak pelbagai simbol. And then orang pun cakap yang Jay-Z dengan Beyonce ni pun antara king and queen dalam Freemason. Memang dia control lah media semua. And then dia pun antara Illuminati lah. So simple lah kan. Dia macam sama ke? Tak tahu lah betul ke tak kan. Dah jelas dah. Memang dah jelas lah. Kadang dia suka itu bingung. penafian lah. Penafian untuk orang yang tak tahu. Bukanlah kata semua orang bodoh ke apa. Yang tak tahu ni bodoh. Betul? Tak betul juga. Kita jangan ambil tahu lah. Dia betul kita ambil tahu lah apa yang jadi kan. Tapi betul tu, kita kena ambil tahu tu. Kita kena ambil tahu. Kena ambil tahu. At least kita kena ada knowledge lah kan benda ni. Kita janganlah sampai taksub. Janganlah kau taksub pasal Freemason sampai kisah-kisah Nabi Muhammad pun kau tak ambil tahu. So kita kena ambil tahu semua benda. Macam contoh satu kisah yang aku pernah, macam kita borak hari tu, pasal Britney Spears. Kau tahu Britney Spears IG dia macam mana sekarang? Kau dah tengok belum IG dia? Sekarang dia dah botak. Dah macam gila Dia dah macam nak gila kan? Dia macam nak gila. Korang boleh tengok dekat IG Britney Spears. Dulu antara 2000-an dulu, dia antara artis yang paling famous gila-gila babi. Paling famous lah sama-sama mak muda dulu kan. Lagu-lagu dia ni memang top carta dekat setiap jalan. Lagu-lagu tu. Tapi kenapa sekarang dia jadi macam tu? Kalau korang tengok kat IG dia, kau rasa opinion kau kenapa dia jadi macam tu? Adakah disebabkan pemikiran dia ataupun mental health dia, ataupun disebabkan kesan-kesan MK Ultra ke whatever ke? Kau rasa sebab apa dia jadi macam tu? Aku rasa sebab dia nak keluar. Sebab dia jadi macam tu. Bila kau nak keluar, dia akan tekan kau. Contohnya Lady Gaga. Kau tengok dia nak keluar tu, dia siap bocorkan lagi apa benda dia orang buat, ritual ni semua. Cara dia orang susun orang semua macam mana kat sini. Itu dia dah bocor kan. Kau tahu apa jadi kat Lady Gaga? Gila. Drop lah. Gila tu. Sekarang gila. Dia ni yang part kau tengok kan, yang dia berjalan slow. Oh, yang tu. Nak masuk kereta. Jap, kenapa kau cakap dia gila lah sekarang? Tak gila lah, tapi kau tengok dia tekanan sekarang. Depress lah, Depress sangat. Ya, kau dia tak tengok keluar, bayi kena bunuh semua. ya tu. Nak kata apa Dia ni? sendiri cakap kan benda tu kan. Cara ritual tu berjalan. Ni antara baru je buka Lady Gaga Poker Face. Kau tengok thumbnail dia.
thumbnail dia pun dah buat macam ni dah. So kadang-kadang benda ni dah terang-terangan lah. Kau pernah tengok tak Eminem punya DP dulu? Dah. Yang dia buat macam ni. Ha. Tu pun kau Eminem. Ya tu. Eminem dulu pernah kata nak keluar. Kau tahu Eminem masa lagu I'm Not Afraid kan. Itu macam orang ura-ura dia nak keluar Illuminati semua kan. Tapi dia tak keluar pun. Kenapa dia nak kena buat macam tu? Kalau ikutkan kita punya borak-borak kopi lah, kau rasa kalau betul dia nak keluar dari Illuminati, kenapa dia nak kena buat macam tu? Kenapa dia nak kena buat lagu? Kenapa? Sebab tu lah cara dia kena botak kepala. Itu orang nak keluar. Illuminati. Dia kena botak kepala, nak tunjukkan dia nak keluar. Lady Gaga. Britney Spears pun macam tu juga. Dia botak kepala. Lady Gaga apa tak? Gelap. Lady Gaga mungkin lah. Aku baca pula daripada opinion orang lain juga kan. Inilah cara dia untuk tunjukkan kau nak keluar. Maknanya benda tu engkau tak boleh keluar senang-senang lah. Dah Kan? keluar. Mostly ramai yang mati. Ramai yang terperangkap. Ramai yang terperangkap lah. Contohnya cara dia perangkap artis-artis ni senang je. Dia dah kontrol media. Media ni memang dia dah kontrol. Dia boleh jatuhkan kau pakai media, dia boleh naikkan kau pakai media. Yes. Dia akan naikkan kau pakai media. Dia akan naikkan kau naik. Kau dah beli rumah 10 biji, kau dah beli kereta 5 biji, 6 biji, dia akan tanya kau tengah-tengah kau bahagia tu. Nak masuk tak? Kau tak nak masuk, dia sekat. Kau tak nak keluar media. Sebab diorang ada power. Segala rumah tu kau nak tanggung. Ya, Segala rumah tu kau akan gila sebab kau akan Ini semua apa yang kita bincang ni semua pendapat. Pendapat je. Pendapat. Dia lah. jadi betul. Tapi ada benda yang fakta lah yang kita tak boleh nak deny. Aku banyak artis ni dia masuk bukanlah sebab nak, sebab dah memang terperangkap lah. Sebab apa dia orang boleh kontrol Bob kau rasa? Sebab bank. Sebab duit. Simple, sebab duit. Ya, Sebab duit. Dia dah apa ni cakap ni? Dah suntik. Dah Duit tu suntik adalah duit. Tuhan kata. Tuhan, Duit tu bahala. hamba. Kau tengok luar negara duit saja Sel. Betul. Orang kaya gila babi. Bukanlah luar negara, Malaysia pun. Kau tak Malaysia ada ni je. bala. Dari segi bala kita akan rasa bala tu miskin, bankrupt, susah bala. Tapi bala daripada sudut Islam, bala ni apa-apa perkara pun dapat duit pun kalau kau jauh pada Allah, Bala. Kau accident, pom. Tapi kau semayang lepas kau accident tu. Rahmat. Orang tak perasan Mengingatkan tu. kita Dia lah. ingat tu bala. Tapi satu perkara yang berdekat dengan Allah ni bukanlah bala. Betul. Tu rahmat. Kita kena Apa-apa fikir perkara positif. pun, walaupun perkara tu buruk. Sebab Allah punya adil ni tak boleh nak, kita takkan boleh terima punya. Kalau kau tengok Allah adil seseorang tu, oi tak boleh terima. Tak boleh terima. Nabi Musa pun tak boleh terima. Betul. Tengok, oi apa benda ke ni? Cara Allah mengadili orang ni. Sebab daripada zaman dulu lagi kan, zaman-zaman Nabi dulu pun dah ada benda-benda macam ni. Tapi dia mau benda sihir. Tapi macam kau cakap Nabi Musa tu kan. Cuba cerita sikit Nabi Musa kenapa? Pasal Nabi Musa ni ada dua kisah yang aku tahu lah, yang dia bila tengok pasal keadilan ni, keadilan Allah, dia tak boleh terima. Macam dia ni pakar syariat. Memang Nabi zaman tu orang paling alim, tapi bila dia pun tak boleh terima cara Allah mengadili seseorang. Contohnya satu kisah ni dekat Gunung Tusina. Kat gunung atau Bukit Tusina. Bukit Tusina mungkin lah. Dekat situ ada satu mata air. Mata air tu kawasan tu tak ada orang. Lepas tu adalah seorang penunggang kuda yang agak kaya juga. Datang minum air dekat air mata tu. Minum air dekat mata air dekat Gunung Tusina tu. Minum, terjatuh dia punya duit. Lepas tu dia pergilah. Pergi. Lepas tu datang seorang budak tu. Dia minum air tu juga. Dia tu nampak duit. Dia ambil duit, dia pergi. Lepas tu datang pula orang tua nak ambil wuduk. Buta. Sambil orang tua tu datang pula yang tukang kuda ni yang duit jatuh tu. Terus tanya, wahai si buta, mana duit aku? Aku cakap, semua kau saja yang ada kat sini. Cakap, aku tak nampak. Geledah semua barang-barang aku kan. Dia kata tak, aku tak percaya sebab kau seorang je kat sini. Kat sini tak ada orang. Dia bunuh kau. Dia bunuh. Nabi Musa tengok, takkan macam ni kan. Yang ambil duit budak tu. Budak ni asal lah orang tua yang kena Dihukum. dekat situ Allah berhentikan. Terus tengok macam nilah cara aku adil. Kisah yang sebenarnya budak ni orang tua budak ni punya bapak dulu pernah kerja dengan tunggang kuda ni. Dengan si tunggang kuda ni tak bayar gaji dia. Berlaku zalim. Karma macam tu. Karma. Lepas tu orang tua yang apa ni, yang ambil wuduk tadi, yang minum air kat situ, tak ambil wuduk atau minum air saja kat situ, tapi pergi dekat situ pernah bunuh bapaknya penunggang kuda ni. Dia relate. Allah adil kat satu Adilkan perkara benda tu. Kita pun tak boleh terima. Kadang kita rasa macam benda tu satu hukumannya jahat lah. Tapi sedangkan itulah cara Allah adil. Faham. Kiranya apa yang kita buat even sekarang ni pun semua ada something. Ada benda yang ni bukan kebetulan aku kenal kau ni semuanya dah ditentukan. Memang dah tetap. Ada takdir, hikmah ada. Tak boleh nak nafi dah. Betul. Sebab Allah ni pasir bergesek, daun kering jatuh, urusan dia. Semua dia dah. Air hujan berapa titik,
urusan dia. Sebab itulah apa yang berlaku sekarang, Illuminati especially gerakan diorang nak jadi Tuhan. Diorang nak hukum orang tu, diorang nak nak susahkan orang tu. Inilah dia lah punya fikir dia boleh bagi nasib baik. Apa segalanya dia nak kontrol. Tuhan, kita macam tu. Sebab tu dulu ramai orang persoalkan pasal masjid. Kenapa ni dulu sekarang dah okey alhamdulillah lah kan, boleh sembahyang apa. Terima kasihlah pada kerajaan yang orang kata apa, consider lah walaupun benda ni benda wajib. So kau jangan lupa undi. Jangan lupa undi. Okey. Ni dah jawab. Lepas ni view Bros Gang drop. Okay, macam contoh sebelum ni orang baran gila, ramai kita tengok kat internet semua cakap, oh masjid ni nak kena tengok tu, kena orang kata apa, kena apa jarak apa semua. Kenapa tempat-tempat lain tak buat macam tu? Itu dah jadi satu masalah, ramai orang persoalkan benda tu. Tapi sedangkan benda tu ada hikmah. Benda tu lah aku rasa mungkin Tuhan nak uji macam mana kita punya orang kata apa, kita punya hati ni, especially pemimpin. Sebab pemimpin antara pemimpin yang terbesar dalam sebuah negara kan. So sebab dia so apa-apa itu antara dia dengan Allah lah. Yang penting kita semayang kena cukup, itu je. Betul. So selain pada pasal kita stay di topik Illuminati, kau pernah dengar tak yang pasal Illuminati? Kalau anda kata engkau nak masuk Illuminati, kau kena buat ritual. And kau pernah dengar tak Blind Eyes punya ritual? Yang pasal setiap orang-orang yang join Freemason ni, yang mata dia bengkak sebelah tau. Kalau kau tengok gambar, kau tak tahu yang tu. Yang Blind Eyes tu yang banyak. Kalau kita tengok kat sini jap aku try. Aku faham. Dia mesti ada mata bengkak kan. Yes. Aku rasa benda tu betul ke? Tahu lah. Dia macam tu lah. Macam kes kepala botak dia lah. Jadi betul je salah kan. Kadang-kadang benda ni macam aku tak tahu lah nak percaya ke tak. Tapi mostly benda ni diorang cakap as a turn a blind eye. Yang mana macam contoh Travis Freeman, buta. Dia pasal buta. Yang aku tengok ni pasal buta. And then banyak lagi sebenarnya orang ada. Lepas tu hari tu aku tengok orang edit-edit gambar kan, kena macam tu. Siapa lagi yang pernah macam tu. Tapi aku tak cakap aku percaya benda tu. Tapi ada orang yang aku tengok kat social media yang dia post, and dia kaitkan dengan orang-orang yang pernah kena. Macam Kanye West, lebam kat situ. Macam pop apa tau, lebam juga. Banyak benda lah lebam. Dia ibarat macam ritual lah benda tu. Dia banyak je tanda-tanda hand sign lah, hand sign apa semua. Salam. Kau dah tahu dia siapa. Tapi bagi aku benda tu kadang gila babi lah. Especially macam Michael Jackson tu dia function. Michael Jackson itu pun gila tak? Apa yang aku pernah baca lah, dia pasal artikel lah. Ini aku tak tahu lah, wallahu alam lah betul ke tak. Dulu masa Michael Jackson kecil, family dia ni ada berkait juga dengan gerakan-gerakan ni. Aku tak tahu betul ke tak kan. And then dia kenal lah dengan gerakan Illuminati. Bapak dia dulu semua dulu. Bukan bapak dia macam aku tak sure sanak saudara dia. And then diorang nak create Michael Jackson ni daripada kecil menyanyi sampailah jadi penyanyi. Dia boleh buat famous orang. Yang penting kau kena follow apa semua. So kau tengok Michael Jackson daripada kecil lagi. Dia control Michael Jackson sampailah Michael Jackson bila dah besar. Ada pernah satu kes tu yang pasal Michael Jackson buat lagu yang dia cakap pasal kerajaan, pasal ni, diorang tak kisah pun pasal kita, yang dia buat ramai-ramai apa semua tu kan. Kau tahu sampai dia nak yes, lagu tu aku tak ingat lagu apa. Sampai dia nak bagi mesej pasal benda-benda tu. So bagi aku kadang kesian lah. Tapi aku pelik juga, apa yang susah sangat nak lari pada diorang Illuminati. Ya Allah. Diorang ni dah sebab diorang dah kontrol tu dia. Bukan simple-simple lah. Diorang dah pegang bahagian merintah. Semua dah pegang lah. Kuasa, kewangan, benda kecil-kecil pun, cara kau berfikir, semua diorang dah pegang. So tak boleh lari lah. Lagi-lagi sekarang ni kita macam check in MySejahtera apa semua. Lepas tu of course dah tahu setiap hari kau pergi ke mana, apa semua. Dia dah boleh check data-data kita kan. Sebab aku macam Google pun. Sebab diorang nak trace orang. Dia nak create orang dekat dunia ni macam robot. Sedangkan diorang semua free. Diorang okey apa semua. Macam Google kan, dia tahu kau pergi mana. Dia tahu jalan mana kau ikut. Setiap hari kau guna map kan. Dia tahu kau pergi kerja macam mana, jalan mana kau ikut. Senang. Dekat dalam dunia ni Waze map dua je yang betul-betul orang guna. Waze dengan Google Map. Waze tu datang daripada mana? Israel yang create Waze tu. Kalau korang tak percaya, korang search Google Waze, ada korang tengok kat mana office dia apa semua. So itu aku pelik. Macam mana itulah cara dia nak kontrol cara kau jalan. Dia tahu Google tu sistem dia sangat aku rasa kau mungkin tahu sikit lah pasal benda ni. Macam Yahudi Orthodox, Yahudi yang latest. Ada yang orang kaitkan Yahudi dengan movement Yahudi Zionis apa semua. Kau rasa Yahudi yang Orthodox ni bayangkan diorang ni satu kaum enggak Yahudi tak?
tapi diorang ni tibai kau. Diorang tibai. Dia macam ibarat Islam Islam dengan Syiah, Islam dengan Wahabi kan. Sebab kita tahu ajaran mana yang betul, ajaran mana yang salah. Macam Israel ni ada Ortodok, ada Israel Zionis, pelancong semua. Yang Zionis ni yang kita boleh nampak dia nak kontrol dunia sekarang. Betul, itu tujuan dia. Tapi yang Ortodok ni pula, dia nak bahagian ibadat Ibadat dia betul? akan kontrol. Tapi ibadat tu dia akan impact juga. Dia akan ambil Masjid Al-Aqsa tu, dia nak juga. Dia akan ambil, dia akan rampas juga. Dia ada tujuan dia ke atas Masjid Al-Aqsa tu. Kita orang Islam ada tujuan dia. Kau tu, kalau kita ambil, kita akan ada sikit bahagian tu untuk orang Kristian beribadat. Betul? Tapi kalau Yahudi ambil, dia akan sapu semua. Sebab kau pernah dengar kisah masa time sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, diorang nak mengaku juga, diorang nak juga Nabi Muhammad tu as diorang punya kaum. Pernah dengar kisah tu? Diorang tak boleh terima. Ya, adalah kat YouTube. Memang ada cerita dia. Yang mana diorang dah tahu sebenarnya Nabi Muhammad ni datang daripada untuk menegakkan sesebuah agama. Aku tak sure, wallahu alam. Tapi memang tak tahu, aku dengar juga memang diorang tahu pun benda-benda ni. Diorang dah tahu. Diorang punya rabai tu sangat bagus dulu kan. Sebab pernah sekali yang Nabi Muhammad masa time kecil datang dengan pak cik dia ke apa, aku tak ingat, yang pergi dekat diorang punya apa panggil temple ke apa diorang punya dia punya rabai tu. Kan, and then jumpa rabai tu kan, and then rabai tu cakap kena jaga elok-elok Nabi Muhammad sebab dia memang ada petanda yang dia antara nabi yang terakhir, tak silap aku, wallahu alam. Macam yang kita sambung tadi yang macam pasal rabai tu sendiri tahu kenyataan fakta, tapi aku tak tahu kenapa diorang tak boleh nak terima benda tu. Diorang macam nak juga, oi, dia ni kaum Yahudi apa semua. Sebelum Nabi Muhammad lahir, hari-hari kaum Arab ni dihentam. Hari-hari kaum Arab ni dihentam. Nabi terakhir akan keluar kat bahagian aku. Yes. Aku akan bantai kau bila Nabi tu keluar. Setiap hari. Tiba-tiba Nabi tu keluar pula kat bahagian Arab. Nabi tu lahir pula daripada Quraisy punya bani. Diorang tak boleh nak terima kan? Betul, sebab Israel ni punya keturunan banyak Nabi. So dia yakin Nabi terakhir bahagian dia. Tapi dia silap lah. Memang Nabi yang kita patut tahu ni 25 ni 4 je Arab. Lain semua Bani Israel. Bani Israel tu kan. Dia benda ni relate sebenarnya dengan movement Illuminati yang kita nak bincang hari ni Sebab tu hari ni kita buka topik Illuminati, sebab kita orang nak berbincang kopi mengopi pasal Illuminati. Kau rasa Prismate tu Illuminati tak? Tapi aku kesan bodoh ada. Tapi dia baik tau. Bagi aku dia punya pencerita dia bagus. Sebab aku kesan dekat dia sebab dia cuba cerita benda yang betul sebenarnya, apa yang berlaku kan semasa dunia ni apa semua. Tapi orang declare dia, Illuminati dia Prismate. Kesian lah sampai tahap macam tu kan. Jadi meme lah. Sebab kita orang hari ni pun kita orang bukannya obses dengan Illuminati, but kita orang berbincang. Topik ni bukanlah spesifik, dia sangat general. Yes, general. Yang kecil pun boleh bincang. Betul? Bagus juga untuk knowledge. Kau berfikir. Tapi yang penting korang janganlah ambil 100% bagi kita orang. Korang kena pergi kaji pula. Korang kena membaca. Kalau kau rasa macam benda ni ragu-ragu, pergi check. Tapi lagi satu cakap pasal Illuminati ni kan. Kau pernah dengar tak kisah WTC 911 tu? Yang WTC World kan. Center kena langgar dengan jet tu kan. Lepas tu diorang tuduh siapa nama Osama bin Laden. Sedangkan apa yang aku tahu, diorang create benda tu untuk membuat satu kebencian terhadap Islam. Betul. Diorang create benda tu untuk benci orang Islam. Semenjak daripada itulah berlakunya Islamfobia lah, apa lancau Osama bin Laden semua. tu bukan Islam lah. Osama bin Laden semua orang tahu adalah karakter yang di-create oleh Yahudi. Ya. Tu betul lah. Supaya serang Amerika, supaya Amerika boleh invade Afghanistan masa Yes. So benda tu betul lah. Betul. Sebab benda-benda ni kadang-kadang diorang create. Mana mayat dia? Betul. Tak ada. Saddam Hussein, Gaddafi, semuanya kau tahu mayat dia. Tapi Saddam Hussein kan, kau cakap pasal Saddam Hussein kan, aku rasa Saddam Hussein tu memang betul-betul nak mempertahankan Islam lah. Sama juga dia macam Muammar Gaddafi. Dia detector. Dia detector. Siapa yang salah, siapa yang canggah dia, kena. Sebab ada satu Macam tu lah. satu kisah pasal Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ni kan macam boleh dikatakan one of the menteri yang benci orang luar. Sebab diorang tahu US kalau masuk campur tangan negara diorang just nak something daripada negara diorang. And then sampai si US Pukimak ni hancurkan brainwash penduduk diorang untuk bunuh Muammar Gaddafi. Sebab Muammar Gaddafi kan
kan mati ditembak dia punya rakyat sendiri. So lepas daripada beberapa lama tu negara dia orang terus drop terus perang sana sini sebab si US ni macam kita tahu macam sekarang Rusia dengan Ukraine. Kenapa? Sedangkan dia orang sebelum ni aman sentosa, orang kata aman harmoni. Tapi sekarang ni kenapa harmoni kenapa jadi huru-hara? Perang tu perang wayang. Perang wayang lah, betul. Perang nak memburukkan membazir perang. Dia macam just, tapi aku rasa mungkin kat sini dia orang nak tunjuk power. Tak, maksud kau membazir tu macam mana? Bazir, perang ni perang, kau tengoklah macam mana US main tarik tali. Rusia aku cakap kau, dia langgarnya Ukraine tu, Kiev tu masuk tanpa ada perang sengit, tanpa ada peperangan yang teruk. Kat berita je dengar 100 orang. Kau boleh tengok berita tu ada orang diselimut di sini. Ya tu. Ya. Hanyalah hura-hura je. Sebenarnya perang tu tak sengit pun. Perang tu tak ada apa pun lah. Tapi memang ada ramai mati, tapi tak sengit. Tapi disebabkan peperangan tu, satu dunia kita pisang masa awal-awal. Ekonomi pun kacau lah. Diorang tak fikir, diorang punca pun bagi aku US juga sebab dia mengapi-api kan. Ya, US memang daripada dulu kan. Kau tengok macam Palestin pun berapa lama dah tu. Berapa lama semua berbodoh. Sebab Israel orang US. Taklah diam. Tapi kalau Ukraine bukan main bising. Tapi pasal Palestin apa benda ni kau buat bodoh. Itu je dah nampak dah politik. Lalas apa Ukraine minta tolong kau buat bodoh pula. Buat bodoh. Kan? Tu aja dia. Bazir just perang ni just nak ugut dia Rusia ni. Tapi apa yang Rusia buat tu bagi aku benda tu betul lah. Dia trigger tu. Kalau betul lah diorang ni perang sebetul-betul ni, kita pun tak tahu sedalam mana ataupun wayang kalau aku letak misil kat depan pintu. Of course aku trigger kan. Rumah Rusia tu. Ya tu. Sebab dia nak sangat Ukraine punya ni sebab dia nak letak dia punya barang kan. Dia nak Ukraine tu join NATO. Bila Ukraine join NATO, segala meriam apa benda tu boleh letak dekat situ, kat depan Ukraine tu. Depan Rusia. Protection Rusia akan jadi tergugat kat situ. Dekat pula senjata orang aku. Itu yang problem dia. Betul, sekarang Rusia macam-macam benda dia orang kena ban. Ya bodoh. Aset semua. Sampai bola sepak pun dia kena ban, kesian tu. Chelsea tu dia punya owner dia dulu dia Rusia. Dia rapat. Kau jangan. Abramovich. Segala band yang kau dengar ni adalah basic perang. Ya tu. Dan Rusia dah expect benda ni. Dan memang Rusia akan pegang benda ni. dia orang dah expect lah. Semua negara-negara perang kan. Negara-negara perang tak Saddam Hussein ke apa ke, selepas perang US akan boycott. Tu je game dia. Ya tu game dia. Game dia rolling balik. Main macam tu. Sekat tu. Sebab daripada dulu dia pegang bank dunia. So kita boleh tahu yang Rothschild ni antara orang-orang keluarga daripada dulu keturunan diorang tahu pasal accountant lah, duit apa semua. Diorang control benda tu. Asal perang aja diorang yang untung. Ya. And asal perang, sakit penyakit apa berjangkit yang diorang create pun diorang yang untung. Betul. Tapi paling untung tak boleh nafi lah perubatan paling sekarang. Perubatan ni setiap hari buat untung. Perang memang untung dia besar sekali jalan, tapi 50 tahun 60 tahun sekali baru tu perang sekali jalan kan memang tapi untung. Aku rasa diorang buat sale kau lah sekarang. Sekarang ni still kau perang ada penyakit bio weapon ni. Lepas ni pun ada satu lagi kan, apa ni nama yang pasal tak tahu konspirasi yang diorang cakap aku tengok kat social media. Diorang kata berkemungkinan besar lepas ni kita akan lockdown. Tapi lockdown pasal apa? Lockdown pasal weather, cuaca. Cuaca lockdown. Dia bukan virus penyakit berjangkit, tapi dia melibatkan cuaca. Macam cerita tu Simpson. Apa ni? Simpson pun ada dah. Cerita alamak. Yang pasal udara kat apa lah, tengok nama cerita sampai diorang tak boleh kan? keluar. Yes. Tapi yang ni more kepada macam boleh mengakibatkan kulit kita terbakar lah apa rosak. Aku tak tahu betul ke tak, tapi diorang dah predict daripada 2020 lah. Dia macam corona ni lah predict. Diorang kadang-kadang kita fikir macam mula-mula kita keluarkan prediction tu daripada media-media yang dah post sebelum jurnalis apa semua, kita akan cakap ni semua tipu. Tapi live betul. Benda tu bukan konspirasi. Tu macam mana nak cakap apa lagi yang nak elak lagi, apa lagi nak nafi. Nak tunggu dia ketuk kepala, cekik kepala kau je. Ya tu. Betul lah. Sebab aku macam fikir kat sebenarnya kita boleh cut off Illuminati sebenarnya dengan kita boycott satu dunia. Kita bekerja sama satu dunia. Tapi tu pasal kita hari-hari pun hidup dengan dia. Dia tu. Kita hari-hari hidup dengan dia. Duit dengan dia apa semua. Ini semua dengan dia. Sebab dia orang suka. Kalau nak bantai Illuminati, kita bantai dulu booster-booster ni. Yes. Booster ni pun kita tak boleh nak bantai. Tak boleh? Illuminati ni macam mana lagi tinggi betul? Bukan nak kata dia kuat, dia tak kuasai dunia sebab dia merancang, Allah pun merancang. Allah merancang tipu daya. Macam mana dia punya tipu daya ni? Betul. Dia je pilih tunjuk Allah. Allah tunjuk yang tu. Dia pilih. Kau akan buat ni, kau akan buat ni. Allah dah tetapkan lah.
Sebab benda ni memang sedih tu. Kadang-kadang kita tahu kadang-kadang kita nampak okey benda ni nampak macam tak betul kan. Tapi kita tak boleh nak buat apa. Betul. Kita rasa macam sampai bila tu hidup kita nak kena macam ni? Kadang sedih juga kan. Tegur macam Sampai satu tahap sekarang ni kalau kita tegur orang kita, even though kita buat video hari ni yang sekarang ni, mungkin lepas ni ada orang lagi kecam. Orang cakap kita ni konspirasi lancau lah apa semua. Kita orang bukan konspirasi, kita orang just berborak sakan untuk share knowledge apa yang kita tahu. Kalau yang salah tu kita minta maaf. Ilmu ni tak ada apa. Kecil. Apa yang kita borak salah ke kita minta maaf lah, tegur dekat bawah apa yang salah. Jangan korang troll ke whatever, tak kisahlah ikut kau lah. Tapi apa yang kita cakap ni benda realiti lah. Ilmu just pengetahuan Macam mana keluarga-keluarga yang terkesan yang menjadi kematian yang menggunakan vaksin apa semua ni, macam mana? Diorang tak kesian kisah. Kau tahu diorang punya perangai macam ni, biarlah mati sikit daripada mati banyak. Diorang punya perangai macam tu. Satu hari nanti aku rasa satu hari nanti kalau anda kata still corona ni ada, silap-silap kalau aku mati pun tiba-tiba dia check aku ke apa, dia akan cakap aku corona. Memang aku sampai ke dunia akhirat aku takkan halalkan orang yang buat macam tu aku. Dia paling kelakar apa benda tau. Okey, dia cakap tak pasal dah nak vaksin pun tak nak vaksin tak apa, tak pasal. Tapi kalau kau tak vaksin kau tak boleh buat tu, kau tak boleh buat ni. Paksa tu. Kerja tak boleh apa semua. Kesian tau sebab aku ada member yang kena keluar kerja disebabkan benda ni. So kesian. benda tu annoying Syed. Ramai kawan kita yang terpaksa buat. Dah tolak dah vaksin ni. Cuma kau sekat semua benda. Cakap benda ni general. Orang boleh ambil, tak boleh ambil pun tak apa semua. Tapi kenapa kau sekat macam-macam benda tu? Kadang kesian. Kadang dia orang tak boleh fikir ke, macam contoh orang tu abang sulung, dia orang tak buat benda tu and then dia tak dapat cari kerja untuk cari duit untuk bagi family. Benda tu terjejas gila tu sebenarnya. Kacau gila, berapa ramai orang bunuh diri tu. Lepas tu orang kata vaksin je lah, kau macam tu vaksin je lah. Tapi orang ni ada kefahaman, orang ni ada ilmu mengenai vaksin. Dia baca, dia bukan paranoid. Dia ada data. Ada kawan aku ni bagi tahu aku. Dia WHO, kau tahu Vietnam ni. Dulu autism dia Vietnam ke Myanmar. Dia punya autism dia 8%. Dia WHO masuk ke negara tu 70%. Ush. Lepas tu ada doktor ni dia tahu macam mana reverse autism ni. Hilang. 2 doktor tu hilang. Sama juga macam penyakit AIDS dulu. Kan dulu kan orang cakap penyakit AIDS ni dia orang dah ada ubat. Cure dia pun kan. Dah ada cure. Mungkin adalah perubatan dia orang macam mana yang boleh sembuhkan orang yang penyakit AIDS atau HIV. Dan setelah orang yang buat tu pun mati. Betul. Dia orang macam tu. Depopulation lah orang kata. Kadang ayat depopulation nak kurangkan populasi ni nampak macam tak relevan tau. Tapi sebenarnya benda tu lah yang dia orang tengah buat sekarang. HIV semua dah ada ubat. Kan? Aku macam bagi aku macam aku pun dah vaksin tau. Sebab terpaksa lah. So bila dah vaksin ni, bila jadi macam ni rasa macam apa saya kat badan aku ni. Ya tu. Kita tak tahu long term kita tak tahu. Malam tu aku mandul ke apa. Tak nafi virus ni real. Cakap kau virus ni real. Corona betul. Benda ni Virus betul. ni real. Bukan nak data nak main-main ke apa. Virus ni real. Tapi vaksin ni racun. Vaksin ni bisnes. Itu real. Wallahualam. Kita just doa yang terbaik, kita doa supaya Allah pun sentiasa lindung kita semua apa semua. Lagi-lagi keluarga kita kan. Kalau ada mak apa semua yang tua-tua kita tak tahu, meninggal tetap meninggal, semua orang meninggal. Cuma kita boleh pilih lah macam mana. Kadang-kadang bukan kita boleh meninggal macam mana, kita boleh pilih macam mana meninggal. Maksudnya perbuatan apa yang kita boleh buat, kita boleh pilih. Tapi disebabkan sistem-sistem yang berkimak macam ni, diorang cut off habis bro. Cut off habis. Kau nak buat loan, kau kena ikut sistem dia. Pergi bank. Bang, saya nak buat loan, saya nak ni apply loan ni. Boleh tengok background. Awak tak pernah hutang siapa? Kalau ikutkan tak pernah hutang sesiapa, tak pernah ada hutang sesiapa, bermakna orang tu baguslah. Tapi disebabkan sistem, engkau tak pernah ada hutang, aku tak percaya engkau. Takut engkau tak boleh bayar balik aku. Kepala otak lah kena ambilkan kredit. Sebab apa? Untuk kita hutang. Diorang ajar kita untuk berhutang. Kredit tu pula dia punya persen kau main interest whatever. Sebab apa? Senang je kat kredit tu. Kau tak pakai duit kau dulu. Betul. Itu yang orang lagi putih mata. Atas alasan boleh ni pakai duit. So bila kau dah beli barang apa semua, tak hujung bulan kau dah pening. Atas alasan untuk tengok sama ada kau betul boleh bayar ke tak. Memang pun tak. Tapi tak apalah, itu sistem dorang kan. Rekod dorang kan. Tapi kenapa macam tu doh? Kau faham tak? Kenapa macam tu? Padahal riba ni Allah sendiri cakap, tak ada khilaf, tak ada apa canggahan. Aku akan perang dengan orang yang pakai riba ni. Ya. Allah perang. Allah Allah. Kadang benda macam ni unsur riba ni ya Allah. Tapi ada apa cakap ni?
ada perbincangan antara ulama lah kenapa membenarkan masuk ke sini, nak ulas panjang, tapi ada sebab kenapa Malaysia ada riba ni. Ya tu. Atas sebab inflasi. Kalau nak ringkas ni boleh cerita sekejap lah Contohnya sebab sekarang ni tahun 2010. Contoh. Sekarang ni tahun 2010. Aku bagi kau pinjam 100,000. 100,000 kau boleh beli rumah masa 2010. Contohlah. Nanti tahun 2020 100,000 yang kau akan pulang kat aku ni tak sama nilainya dengan 2020 tu. 2020. Tak sama nilai dia 100,000 macam RM50 lah. Ya, RM50 dulu boleh beli sebakul. Bila kau lagi 10 tahun nak bayar kat aku RM50 ni boleh beli apa? Tak sama sebakul. So surah-surah yang dalam Al-Quran tu yang diturunkan riba ni haram adalah sebab emas. Sebab emas ni tak ada inflasi. Emas harga dia makin lama makin naik. So kat situ kau tak boleh main riba. Sebab tu emas tu ada cara dah, zakat emas semua. Ada lah perbincangan untuk emas ni, khusus emas. Tapi untuk riba bahagian ni dibolehkan atas sebab inflasi. Kau cakap pasal emas kan, kau tak pelik ke negara Amerika Syarikat ni antara negara yang sebenarnya tak adalah banyak sangat emas dia, tapi kenapa dolar dia sentiasa nombor 1? Pukimak je diorang ni kan. Diorang satu dunia ni, kenapa mata wang dia kekal? Sebab satu dunia ni kena boros niaga pakai mata wang. Ya tu, memang sial tu. Kadang-kadang dulu aku percaya dulu aku pernah bergaduh dengan cikgu sejarah aku tu. Sebabkan benda-benda macam ni. Sebab aku dulu masa form 5 SPM, aku suka sejarah tau. And then aku suka baca buku-buku sebelum-sebelum ni ke depan lah daripada orang-orang lain. So pernah sekali cikgu Zuraini cikgu sejarah dulu kat sekolah, cikgu samurai orang panggil cikgu samurai. Orang sama generation 2 kenal lah. And then pernah sekali nak belajar pasal PBB, Persatuan Bahasa Bersatu kan. Dia masuk kelas and aku terus lah cakap macam dia cakap nak belajar pasal Persatuan Bahasa Bersatu. Aku pun macam, buat apa cikgu kita belajar benda-benda yang tak, orang kata apa, uncertainty. Macam benda-benda yang tak sepatutnya kita belajar. Sedangkan diorang pun tak ambil pun perihal kemanusiaan yang sebetul-betul ni. Macam contoh, kita boleh nampak kat Palestin apa yang berlaku kan, kalau kita nak cakap benda yang basic lah. And then buat apa kita nak belajar pasal PBB sedangkan diorang sebenarnya tak adil? Kenapa patut ada dalam buku sejarah kita? Kenapa? Sebab dia dah sistem tu. Tu yang jahat. Tapi ini bukanlah satu benda yang kita nak attack. Kita just mempersoalkan. Ini bukan accuse, bukan tuduh ke, bukan tak apa tuduh. benda. And then ramai lah kawan-kawan aku pun macam terkejut lah. And then cikgu aku marah aku. Kita belajar apa yang ada dekat dalam sistem kita. Kita tak boleh nak fight. So aku pun terus macam, cikgu pun tahu kan benda tu. Cikgu pun tahu lah benda ni kan. And then aku bukannya nak kita nak fight ke apa. Kita as a orang yang berfikir, kita macam just fikir. Kita bukan nak menentang je hari-hari. Cuma and then last kali sejarah aku dapat A juga. Kau faham tak? So bagi aku macam kita bukan nak menentang, kita just nak tahu. Kita curious, kita nak tahu kenapa kita kena belajar benda yang kita tak sepatutnya belajar. Kan? Kenapa kita nak kena tahu benda tu, benda ni? Banyak. Dalam belajar dulu pun, apa yang aku perasan, apa yang belajar dulu pun, dah habis sekolah, dah besar macam ni tak ada pun yang belajar dulu ni. Ya, benda tu basic. Benda tu macam even basic pun kan macam tak make sense tau. Kehidupan sekolah dulu belajar dengan kehidupan luar ni. Lain tu, lain gila. Sebab tu apa ni ukuran bijak ni kan. Macam tu kau bijak bila kau 5A. Betul? Padahal ada orang tak baca. Ni aku nak shout out kat bapak aku jap. Kau tahu bapak aku cakap apa dengan aku? Ni kau dapat 3 kredit dah cukup. 3 kredit asal lepas masuk kolej je. 2 fail mat. Asal lepas je. Tak, sebab benda tu sebenarnya tak membuktikan kau pandai dalam hidup. Tak itu membuktikan. Pandai bagi orang. Betul. Demokrasi ni punya demokrasi. Sebab itulah yang diorang nak ajar. Tu kadang macam aku fikir agak macam dalam Al-Quran pun sendiri kita tahu kan, banyak gila topik yang ada yang benda tu dah memang realiti yang dalam dunia sekarang. Tapi itu lah Illuminati. Dia dah control kita tadi. Diorang nak brainwash kan, diorang nak brainwash apa semua. Kadang kita dah nampak benda tu, tapi kita tak boleh nak buat apa tu. Tak boleh nak buat apa. Even though sekarang ni pun kita buat video YouTube ni, kita post pun mungkin diorang boleh take down. Kan, walaupun tak banyak pun point kita bercakap sekarang ni, even though kita just share macam biasa, tapi mungkin diorang boleh dropkan view kita. Kita tak tahu, dia boleh control benda tu. Memang pun, contoh macam algoritma Insta pun, kalau kau terlalu banyak upload terlalu banyak share pasal Palestin, habis kurang sikit. Dia dah pandai lah kat situ. Ya tu, bagi aku dah nampak kat situ tu, dah terang-terang. Apa benda tu diorang nak sebenarnya, diorang just nak diorang diorang nak kontrol dunia satu. Diorang nak tunjuk benda yang korang patut tahu je sebenarnya. Macam benda yang kau tahu lebih, tak payah tahu pasal benda ni, aku cut kau kena tahu pasal benda ni. Tak, dia nak bagi tahu
dia tak nak bagi kita tahu benda ni sebab benda tu buruk kat dia. Buruk kat dia. Bila buruk kat Kontrol dia, lah. bila buruk kat dia memang dia pisang. Dia orang akan attack dia, orang tak suka. So baik kena attack down benda tu. Sebab aku pelik juga macam even though kita pun sendiri tahu macam family 13 family yang Illuminati ni macam Rothschild, Rockefeller, diorang tu antara family-family yang terkaya dalam dunia ni. Tapi dalam list Forbes, diorang bukan top 1, top 2, top 3. Tak ada. Diorang ada puppet diorang. Diorang ada puppet diorang. Pandai diorang tu. Kena low-key lah, kena low-key. Diorang ada Siul. bahagian kewangan diorang, kebahagian minyak semua diorang lah. Bahagian ekonomi diorang. Bunuh apa benda semua, pelancar semua diorang. Diorang suka create issue. Diorang ada yang bahagian-bahagian untuk mengambil Masjid Al-Aqsa ni. Yang macam tadi Ortodok, bapa pemodernan Zionis ni nama dia Theodor Herzl. Theodor Herzl. Dia lah planning untuk mengambil ni. Tanah impian dia. Tanah janji tu. Promised Land. Promised Land yang diorang rasa sebab tu diorang boleh cakap yang Palestin ni lah. Aku pernah tengok YouTube diorang cakap Palestin ni dulu diorang tak ada pun kat sini. Dulu atau nenek moyang kita orang duduk sini. Diorang datang diorang halau. Dia datang dia yang bodoh. Dulu Nabi Musa pernah ajak dia masuk alam. Ya. Nabi jom perang. Allah janji kemenangan. Dia kata apa? Kau pergilah perang dengan Tuhan kau. Oh ya. Diorang pengecut lah. Pergilah perang dengan Tuhan kau. Kalau menang kita masuk. Diorang sebenarnya basically kita boleh nampak diorang pengecut lah sebenarnya. Diorang pengecut. Pengecut biadab dengan Nabi kau cakap itu. Ya. Allah. Tapi betul loh, kadang-kadang aku tengok apa panggil rabai diorang yang jenis yang bukan ortodok, yang jenis rabai yang Zionis. Wih, ku ajar gila. Tunjuk fuck lah apa diorang punya adab tu memang tak ada lah. Memang aku tengok kat YouTube yang rabai-rabai ortodok yang macam yang support Palestin dekat YouTube. Kalau kau tengok rabai yang ortodok ni yang diorang support, diorang cakap yang Palestin ni itu ni yang baik lah. And then yang geng-geng rabai-rabai yang belah-belah Zionis ni datang fight dengan orang tu lah, baling lah apa. Betul. Memang nampak ada punya adab diorang tak ada lah. Betul, diorang ni setiap rasa diorang ni suci. Diorang kau tengok interview kat YouTube. Apakah pandangan orang, apakah kau rasa apa ni, macam contohnya kau rasa apa dekat diri kau ni untuk dikomparekan dengan kaum Arab. Betul. Dia kata kita orang ni orang yang sempurna, bukan sempurna, kita orang ni orang yang lebih bijak, kita orang yang bagus, kita orang yang dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan. Tapi dia tak ambil ayat lain, ayat yang dia dilaknat, dia pernah disumpah menjadi beruk, pernah sumpah menjadi babi. Dia ambil ayat-ayat yang dia lah yang baik. Diorang ni dicipta untuk bagi pengajaran untuk kita. Kita tengok pandai macam mana pun kau tak ikut telunjuk aku, kau jahanam. Betul. Pandai macam mana pun kau, memang keturunan diorang pandai. Memang pandai tapi memang dah Allah kasi tapi kau macam ni lah bila pandai sangat pula semua benda kau nak soal. Allah mana, macam mana bentuk dia, nak tengok Allah. Yahudi macam tu. Even though sekarang ni pun kita dah kena brainwash lah. Rokok yang kita pegang, kita tahu rokok ni sebenarnya bahaya kan. Yang ni basically kita boleh tahu lah sebenarnya ni bahaya. Tapi disebabkan dia orang dah cerdik, pandai, dia orang letak nikotin, dia orang letak itu. Ni jangan kecam kita orang lah pula. Sebab kita orang ni cerita pasal Illuminati, kita dah termakan Borak. Illuminati. Kita dah termakan. Simple. Kita bukannya action cakap kita ni tak. Kita pun sendiri terikut. Kita sedar benda tu. Kau tak ada punya power dong ni. Kan? Kepak sebab kita nampak dah benda-benda ni masalah. Benda-benda ni memang asal pada diorang. Diorang nak menghancur kita semua tapi kita sendiri ikut. Diorang boleh jadikan rokok ni sebagai satu benda support system untuk sesebuah negara. Kau bayangkan sampai macam tu sekali. So kita sendiri semua tahu yang rokok ni sebenarnya bahaya untuk kesihatan apa semua. Dengan cukai dia. Cukai apa semua. Pada rokok sebatang berapa sen je diorang hilangkan. Ada dalam 600-700%. Sebab sebatang ni 10 sen je. Berapa sen ke? Costing nak buat 10 sen je. Buat ni baru RM2. Ya tu. Dapat jual RM17.50, RM17.40. Kau berapa banyak pula. Itu arak lagi. Benda yang kita dah nampak sebenarnya. Lepas tu ganja diharamkan. Padahal ganja tu bapak banyak kebaikan ni. Ya tu. Aku tengok orang dari segi medik kan. Kena elok. Ya. Sebab dia dapat rasa tangan dia. Dulu tak dapat rasa. Herba kan benda tu. Aku nak tengok video tu. Baik sel. Dia duduk dia rasa lah tangan dia boleh gerak. Sebab benda tu yang diorang sebenarnya takut. Tapi even though dekat Israel pun orang access benda ni as a medic. Betul? As a medicine kan. Macam-macam kat sana sebab tu kita tak ada tax. Kita orang tak promote benda-benda yang melanggar peraturan lah. Just ni fact lah. This fact lah. Fakta yang kau tak boleh nak elak. So aku rasa dah panjang kot kita borak hari ni. Tapi kalau anda kata korang suka dengan apa yang kita borak hari ni, korang just jadikan pengajaran dan jadikan sumber ilmu yang baru lah. Yang mana yang kami salah, kami minta maaf sangat-sangat. Just ini borak kopi-kopi, borak macam member kat kita kat kawasan rumah.
Tapi kita lain sikit, kita post kat YouTube. So apa-apa pun thank you so much Bob sebab kau datang hari ni untuk kita borak pasal benda ni. Korang jangan lupa dia ada lagu banyak rap, kat YouTube. yes. Apa nama YouTube kau? Cakap sikit. Bob for show The Bob for sure. Bob for show. Kalau korang nak dengar lagu dia antara salah satu lagu favourite kita orang, korang tekan link dekat bawah. Kita orang akan letak link kat bawah. Baik gila. So apa-apa guys, terima kasih untuk masa korang duduk dengan kita orang sampai sejam ni. Sejam lebih kot. And kita jumpa next podcast. Kalau anda kata korang suka dengan Bob, korang komen dekat bawah, kita invite kita borak lagi topik lain. So apa-apa Bob, thank you so much Bob. Kita jumpa next episode. Ciao.